Cerita tentang faktor dan juga risiko bagi seseorang pengidap kanser mata ni. Bagaimana Prof nak kongsikan bersama dengan kita? Bagi kanak-kanak, golongan kanak-kanak untuk retinoblastoma, usia dia selalu berlaku kurang daripada 4 tahun. Kebanyakannya 1 hingga 3 tahun. Jadi bila dah besar sikit tu risiko dia dah kurang lah. Itu adalah satu. Yang kedua adalah risiko genetik. Genetik ini adalah perubahan pada RB1 gene, ya. Okey. So genetik ni dia boleh datang daripada ibu bapa ataupun dia boleh datang pada anak-anak itu sendiri. Jadi kalau dia datang daripada ibu bapa, dia akan ada beberapa anak yang akan dapat retinoblastoma. Apa maksudnya Prof, perubahan daripada RB1 gene tu? Perubahan pada RB1 gene tu menyebabkan sel-sel retina tu dia akan membiak dan menjadi kanser. RB1 gene ni adalah sel kanser, gene yang bertanggungjawab terhadap pembentukan retinoblastoma. Keadaan itu juga boleh berlaku yang bergantung kait dengan masalah ataupun faktor genetik. Betul. So kalau dia mak bapak dia, kalau ada pada parents, maknanya adik-beradik dia pun ada risiko. Tapi kalau pada pesakit itu sahaja, risiko adalah pada anak-anak dia. Tapi dia bergantunglah kepada kajian genetik. Kita boleh buat kajian genetik dan kita tengok sama ada ini RB1 gene yang akan ada risiko untuk di-pass on kepada anak-anak atau tidak. Okey, adakah mungkin kalau kita dapat tahu lebih awal peringkatnya dengan pemeriksaan mata yang dikongsikan, potensi untuk sembuh dengan lebih cepat dan baik itu adalah tinggi? Betul. Boleh kita katakan begitu? Jadi untuk mereka yang memang ada family history, yang memang tahu dalam keluarga memang ada sejarah retinoblastoma, memang kita akan cek sebaik sahaja kanak-kanak itu lahir. Maknanya bila lahir dalam masa pantang, kita cakap dengan mak, tolong bawa anak dan kita cek. Dan kita pesan pada mak untuk adik-beradik dia juga. Maknanya kalau kakak dah ada, kita akan cakap pada ibu bapa bahawa risiko untuk anak kedua dapat retinoblastoma itu ada. Jadi dalam pantang tu umur sebulan tu bawa jumpa doktor dan kita cek. So kalau dia peringkat awal, kita boleh buat rawatan setempat je. Lebih fokuskan dan lagi mudahlah proses penyembuhannya. Okey. Dan juga berkaitan dengan punca kan. Kadang-kadang kita rasa dok fikir apakah sebenarnya punca yang boleh terjadi kepada pengidap-pengidap kanser mata ni? Apa sebenarnya, di manakah antara punca selain daripada genetik? Kita tahu antara genetik yang itu tidak boleh diubah, tidak boleh dikawal kan. Bagaimana Prof pencerahannya? Punca-punca lain kita tak boleh nak katakan dengan pasti. Ya, memang ada orang kata kalau parents kena radiasi ke ataupun saya dengar diet ke macam tu, maka akan berlaku genetic mutation pada ibu bapa, maka anak dia akan dapat retinoblastoma. Tapi semua ni tidak ada kajian yang betul. Kita tak boleh nak cakap dengan pasti bahawa ini adalah sebabnya kenapa anak dapat retinoblastoma. Okey. Untuk warga emas bagaimana? Orang yang lebih daripada 50 tahun. Untuk warga emas, melanoma kita tadi kan dengan atau limfoma kita lebih daripada 50 tahun. So untuk golongan macam ni tak ada lagi lah, insya-Allah. Insya-Allah lah kan. Okey, so lebih daripada 50 tahun satu, dua adalah mereka bangsa orang yang bangsa yang berkulit cerah. Maknanya dia tak banyak sel-sel melanin. Sebab kita banyak sel melanin itu sebab kita gelap sikit kan. Jadi kulit kita ada sel melanin, pada iris kita semua ada sel melanin. Sel melanin ni dia adalah sel yang akan is a protective cell lah. Dia bertindak untuk melindungi. Betul, dia melindungi sel-sel lain daripada sinaran UVA dengan UVB. Sinaran ultraviolet ni sangat bahaya dan boleh menyebabkan kanser seperti macam kanser kulit. Sama juga pada mata. Jadi itu sebab kita jarang nampak melanoma ni dekat negara kita. Dia more of Caucasian disease. Faham. Dekat negara-negara barat. Begitulah kesinambungan yang harus kita fahami kan, bagaimana ada yang bertindak untuk melindungi kan dengan jenis ataupun yang ada di Malaysia ini. Okey.